Saya memang panjang, ada banyak laptop sekali masuk. Tak apa, dah tutup. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya sekadar mau berbicara tentang tentang akta ini di peringkat dasar ini, kerana saya telah pun menyebutkan sedikit waktu dahulu betapa pentingnya sebelum pengenalan akta GST dikemukakan, perlu didahului dengan penggubalan kedua-dua akta ini. Yang pertama adalah akta anti persaingan ataupun Competition Act, dan yang keduanya adalah akta apa yang dikatakan hari ini sebagai kawalan harga dan anti profiteering ataupun anti pencatutan. Datuk Yang di-Pertua, berbahas di peringkat dasar ini, saya tidak punya opinion yang agak kritis untuk menolak maupun menyokong akta ini. Terus terang saya katakan, terdapat pelbagai pertimbangan yang perlu dibuat, kerana pada akhirnya sebuah kerajaan dalam memacu target-target makroekonomiks dari segi pertumbuhan, employment dan juga mengawal inflasi, dan juga bertanggungjawab dalam penentuan perkara-perkara seperti harga ataupun aspek-aspek mikroekonomiks. Ini bicara kita di sini bersabitan dengan menggantikan akta kawalan harga. Kalau berbincang dari sudut falsafahnya, Menteri sedia maklumi bahawa di negara, dalam amalan ekonomi negara ini, kita tidak terlalu jelasnya berpaksikan amalan klasikal liberal yang berteraskan kepada open economy ataupun free market, pasaran bebas, yang balik kepada falsafah yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam Wealth of Nation, dan juga pemikir-pemikir ekonomis yang lain seperti David Ricardo dan sebagainya, yang dari sudut pemikiran worldview, falsafah, ideologi itu yang berteraskan kepada liberal demokrasi itu, meletakkan keseluruhan perhitungan itu kepada individu ataupun individual liberty, dan akhirnya membawa, mudah bicaranya Datuk Yang di-Pertua, membawa satu ekonomi ataupun sistem ekonomi yang berteraskan kepada the rights of individual to private property ataupun yang kata lain capitalnya itu. Di situ datanglah apa yang dikatakan sebagai satu sistem ekonomi yang pasaran bebas yang tidak dikawal akhirnya, kerana kononnya premis pemikiran ini adalah kerana pada akhirnya tindakan, tindak laku, tindak gerak, tindak rencana seorang individu itu akhirnya akan membawa kepada, walaupun mulanya adalah kepentingan dirinya sendiri, individualism itu, tetapi akhirnya akan membawa kepada di total aggregate ataupun public good. Itu dari sudut falsafahnya. Lalu di situ diharapkan bahawa dengan pasaran bebas, ketentuan forces pasaran ini dengan ditentukan oleh demand supply economics ini, supply demand punya ketentuan ini, forces ini, lalu dianggap bahawa tidak perlu ada kawalan daripada sebuah kerajaan. Lalu datanglah sistem ekonomi yang bersifat laissez-faire, kerana di sana ada satu yang dikatakan tangan ghaib, the invisible hand. Itu dari sudut falsafah atau yang di-Pertua. Berkebetulan pula pandangan pemikir Islam seperti Ibn Khaldun
yang hidupnya 300 tahun lebih awal daripada Adam Smith dan David Ricardo datang kemudian, juga cenderung agak panjang cerita filosofi punya. Dia ada ujungnya, betul. Bagi izinkan saya faham yang Muhammad kenapa tak ini caveat, kenapa yang Muhammad tak buat keputusan sama nak sokong tak sokong tadi. Saya ada di ujung nanti saya akan berikan pandangan-pandangan saya yang lebih kritis. Jadi kalau nak kata ianya adalah bersifat neo liberal ya, ataupun bersifat classical liberal punya ekonomi pasaran bebas ni saja, tidak juga begitu, kerana pandangan Ibn Khaldun pun cenderung kepada membawa pasaran bebas itu, free market itu. Tak apalah, tolak semua itu. Apa yang pada akhirnya nak saya sebutkan, di antara semua itu, kalau pandangan Islam, kalau saya boleh diizinkan berikan pandangan Islam itu, ketentuannya itu adalah pada akhirnya, sementara kita mau memberikan kebebasan kepada the free market dan the free enterprise ataupun open economy ini, ia mesti pada akhirnya membawa kepada social justice. Dan disitulah saya kira, ya, apapun bentuk-bentuk intervensi kerajaan, sebuah kerajaan, ya, dalam bentuk yang diaktakan dan diundang-undangkan itu adalah pada pandangan Islam itu juga baik dan perlu dibuat. Kalau tidak, ya, kerana mengandaikan bahawa market itu adalah ideal, itu pun salah. Ataupun the ideal situation that market is perfect, itu pun satu andaian yang silap, yang tak betul lah, kurang tepat lah ya, Wan. Ya. Jadi oleh kerana itu, Datuk Ketua, perlu ada intervensi kerajaan. Laissez-faire dalam sistem, ya, liberal ekonomi itu tidak boleh diberikan kebebasan yang tidak langsung ada campur tangan kerajaan. Lalu apa yang kita buat di sini, Datuk Ketua, adalah sebenarnya mengamalkan polisi itu dan falsafah ekonomi itu, membawa beberapa intervensi kerajaan supaya market itu, pasaran itu dapat dikawal, kerana manusia itu memang ada kecenderungannya untuk melakukan penindasan terhadap orang lain. Maka datanglah perangai-perangai seperti hoarding, mengepung pasaran, ya, membentuk kartel, melakukan menjana keuntungan berlebihan yang dikatakan profiteering itu. Dan kesemua ini akhirnya meletakkan pentingnya kepada intervensi kerajaan. Dan apa yang kita lakukan di sini saya kira adalah baik, Datuk Yang Di-Pertua. Itu dari sudut poinnya itu. Cumanya apabila saya perhatikan di sini, yang bawa menteri, ya, saya terus terang katakan bahawa kalau dalam amalannya lebih mudah untuk kita lakukan akta yang dikatakan sebagai Antitrust Act ataupun Competition Act itu. Tetapi kalau nak kita katakan akta anti pencatutan ini, di sini lebih rumit bagi saya. Kerana untuk menentukan, Datuk Yang Di-Pertua, apa itu profit dan maximizing profit, itu satu yang sukar. Menteri pun mungkin sedia maklumi, ya, kerana untuk menentukan apa itu excessive profit bukan satu yang mudah. Ya, kita ambil, kalau kita ini yang menjadi pertikaiannya. Dan itu satu. Keduanya juga, kalau saya boleh sebutkan dalam akta ini, mana pula begini, ya, kalau kita perhatikan kuasa-kuasa yang diberikan itu kadang-kali, ya, seperti biasalah, ya, agak bukan nak kata melampau, tapi nampak ya, Hormat. Yang ya, 10 jadi, minit tu cerita dia ringkas, okay, Hormat. Tak apa, nak kontrol punjangan, bebas sangat punjangan ya, Hormat. Saya boleh landing dah.
landing saya di Datuk Yang Bertuah, saya kira ataupun penulisan pengolahan rang undang-undang ini masih banyak yang perlu diperhatikan dan kita boleh bincang di peringkat jawatankuasa, kerana meskipun saya menyokong dari sudut semangatnya untuk diwujudkan akta-akta seperti ini untuk menangani tabiat-tabiat pengusaha atau penghilang segalanya lah from the whole chain of supply itu, tetapi pada waktu yang sama saya ingin katakan bahawa ia tidak semudah itu untuk ditentukan setiap satu perkara tersebut. Akhir sekali nak saya sebutkan, Datuk Yang Di-Pertua adalah bukan daripada pihak peniaga, penghilang, peruncit, pemborong segalanya itu, tetapi permasalahan yang lebih besar yang saya kira adalah terbit daripada sumber kerajaan itu. Dari segi kalaulah kerajaan sendiri terlibat dalam bisnes, walaupun tidak langsung tetapi secara tidak langsung melalui pegangan dalam GLCs, dan kedua meletakkan beberapa amalan-amalan yang saya kira juga melakukan distortion dalam market, seumpama keherotan yang boleh dicetuskan akibat daripada meletakkan competition itu tidak setanding setara atas isu bukan hanya AP dan sebagainya, tetapi meletakkan itu juga pada saya, walaupun tidak dalam konteks ini, tetapi akhirnya Datuk Di-Pertua nak saya sebutkan, kalau kita mau intervensi dalam hal-hal ini, kita wajar menentukan ianya tidak melakukan keherotan yang sebaliknya, dan akhirnya juga kerajaan mesti bertanggungjawab untuk benar-benar menghasilkan dan menjana satu padang yang sama rata, benar-benar, dan diizinkan supply demand economics itu berlaku dengan baik, dan akhirnya tidak juga memangsakan mana-mana pihak yang berpunca daripada kerajaan itu sendiri. Sekian, betul-betul saya nak kata sokong pun tak apa sokong, tapi begitulah sifatnya. Tak apa, saya cukup memahami, saya menghargai ceramah yang hormat tu.